Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan. Kami dari kumpulan tutorial C Minggu 11 akan membentangkan tajuk membetulkan salah faham masyarakat tentang nafkah tempat tinggal bagi isteri. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri, Izan Ashikin binti Syamsul Anwi dengan nombor matrik 152221, saudari Nur Syamimi Izzati binti Burhan dengan nombor matrik 151049 dan saudari Aiman Nabilah binti Ramli dengan nombor matrik 157092. Apa itu nafkah? Dari segi etimologi, nafkah berasal dari istilah bahasa Arab iaitu anfaqa, yunfikun dan infaqan yang membawa maksud perbelanjaan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, nafkah ialah perbelanjaan dan lain-lain yang wajib diberikan oleh suami kepada isterinya. Dari segi terminologi pula, nafkah ialah sesuatu kewajipan seseorang berupa harta kepada tanggungan yang merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Ia dinamakan nafkah kerana dikeluarkan atau digunakan untuk keperluan tersebut. Terdapat banyak dalil Al-Quran maupun hadis yang menceritakan bab nafkah dan salah satunya adalah dalam surah An-Nisa ayat ke-34. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya laki-laki iaitu suami itu pelindung bagi perempuan iaitu isteri. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka iaitu lelaki atas sebahagian yang lain iaitu perempuan dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah dan hartanya. Menurut Said Qutb dalam menjelaskan ayat ini, Allah telah menciptakan manusia lelaki dan perempuan sebagai suami isteri mengikut peraturan semesta untuk membangunkan alam ini. Golongan perempuan telah ditetapkan oleh Allah untuk mengandung, melahir, menyusu dan membesarkan anak-anak hasil hubungan dengan suami. Tugas-tugas ini adalah tugas yang besar dan tidak mudah yang boleh dilaksanakan begitu sahaja tanpa persediaan jasmani, mental dan amali yang mendalam dalam diri seorang perempuan. Oleh itu, adalah adil bagi Allah meletakkan ke atas bahu lelaki iaitu suami tugas menyediakan keperluan-keperluan rumah tangga dan tugas memberi perlindungan kepada perempuan iaitu isteri supaya dia dapat memberi tumpuan kepada tugas mengurus anak-anak dan suami. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahawa nafkah ialah kewajipan seorang suami terhadap perbelanjaan isteri serta anak-anaknya. Dalam pada itu, para ulama bersepakat bahawa nafkah yang wajib disediakan oleh suami terbahagi kepada 7 iaitu makanan, barangan dapur, pakaian, tempat tinggal, peralatan merawat dan membersihkan diri serta barang rumah dan pembantu rumah sekiranya suami mampu. Namun, kumpulan kami hanya akan fokus kepada nafkah tempat tinggal kepada isteri yang seringkali diambil mudah dan menyebabkan berlaku salah faham di kalangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Nabilah binti Ramli, bernombor matrik 157092. Jadi saya akan meneruskan pembentangan undang kami mengenai pengertian nafkah tempat tinggal. Okey, pertama kali nafkah tempat tinggal ini merupakan satu kewajipan dan tanggungjawab terhadap seorang suami ke atas isteri mengikut kemampuannya. Jadi kebanyakan pandangan para ulama fiqh mengatakan bahawa suami wajib menyediakan kediaman khusus untuk isterinya di mana tiada keluarga lain dalam rumah tersebut. Dengan erti kata lain, tempat tinggal isteri itu mestilah berasingan dengan tempat tinggal keluarganya atau keluarga suaminya. Okey, contoh nafkah tempat tinggal kepada isteri adalah yang menepati ciri-ciri sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Syekh Wabah Az-Zuhaili. Antaranya ialah tempat tinggal yang sesuai berdasarkan kemampuannya dari segi kewangan, iaitu suami harus menyediakan rumah walaupun sekadar menyewa. Selain itu, tempat tinggal yang khusus untuk isteri dan anak-anak, iaitu suami tidak boleh menghimpunkan isteri dan anak-anak itu bersama ibu bapa ataupun kaum kerabat suami, melainkan isteri sendiri yang redha untuk berkongsi kediaman yang sama. Akhir sekali ialah menyediakan keperluan asas di rumah tersebut seperti alas tidur, alat memasak dan bilik mandi.
Okey, jadi antara masalah nafkah tempat tinggal yang kebiasaannya terjadi ialah antara menantu dan mentua yang tinggal sebumbung. Jadi bagi seseorang yang tinggal bersama keluarga sendiri, sudah pasti bagi mereka amat mudah kerana mereka sudah terbiasa dengan situasi tersebut. Namun apabila bagi mereka yang tinggal bersama dengan keluarga mertua, sudah pasti agak kurang selesa, terutamanya terhadap menantu perempuan, kerana kebanyakannya mereka mempunyai perubahan dan perbezaan keadaan yang berlaku, iaitu jika dibandingkan antara keluarga sendiri dengan keluarga mertua. Jadi bagi mereka yang mempunyai hubungan yang baik antara keluarga mertua, jadi tidak menimbulkan masalah buat mereka. Bagaimanapun apabila sudah tinggal sebumbung, kemungkinan juga krisis antara mentua dan menantu juga sukar untuk dikawal. Jadi apabila telah berkahwin, sudah tentu bagi setiap pasangan mereka menginginkan privasi tersendiri, kerana ia membantu untuk memudahkan mereka menjalankan tanggungjawab mereka bersama. Namun tidak dinafikan juga pasangan yang tinggal bersama keluarga inilah yang tinggal bersama ini adalah disebabkan oleh masalah ekonomi, ataupun mereka mempunyai tanggungjawab yang tertentu, seperti tanggungjawab terhadap ibu bapa yang mengalami masalah kesihatan. Jadi situasi seperti ini haruslah dirancang sebaiknya, iaitu sebelum bermula perkahwinan, kerana lebih banyak keburukan yang akan muncul berbanding dengan kebaikan. Oleh itu, suami haruslah aktif untuk memainkan peranan agar rasa kasih sayang antara isteri dan ibunya itu dapat dipupuk dan disemai. Jadi sangka baik antara menantu dengan mentua haruslah menjadi kunci, sebagai kunci dalam berkeluarga. Jadi mereka haruslah sentiasa bertolak ansur dan mempunyai persefahaman yang baik, supaya kekeliruan dan salah faham tidak akan berlaku. Seterusnya ialah kepentingan nafkah tempat tinggal. Allah SWT telah berfirman pada ayat 6 dalam surah At-Talaq yang bermaksud, tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddahnya itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu, dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka di tempat tinggal itu, dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Dan jika mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Kemudian, jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan merundinglah di antara kamu dalam hal menyusunya dengan cara yang baik. Dan sebaliknya, jika kamu dari kedua pihak mengalami kesulitan, maka bolehlah perempuan lain menyusukannya. Berdasarkan ayat berikut, nafkah tempat tinggal masih lagi dititik beratkan apabila sudah bercerai dan ketika menjalani iddah. Maka, nafkah tempat tinggal isteri bagi isteri yang sah sudah tentu perlu dijadikan keutamaan bagi para suami. Hikmah penekanan terhadap nafkah tempat tinggal kepada isteri adalah demi menjaga keharmonian hubungan dalam perkahwinan. Hal ini kerana pasangan yang berkahwin memerlukan waktu dan ruang bersama tanpa diganggu oleh individu lain. Sebagai contoh, ahli keluarga mertua. Selain itu, pasangan yang berkahwin juga dapat mengatur kehidupan mereka tanpa campur tangan individu lain yang mampu menggugat kestabilan hubungan perkahwinan mereka. Hak isteri juga akan terjaga dari pelbagai aspek seperti masa rehat, aurat, harta dan banyak lagi. Faktor utama berlakunya salah faham terhadap nafkah tempat tinggal adalah kurangnya kefahaman dan penghayatan terhadap kewajipan nafkah tempat tinggal oleh pasangan suami isteri itu sendiri. Sekiranya kedua-dua belah pihak tidak mendalami ilmu berkaitan nafkah ini, mereka cenderung untuk tidak mengetahui tentang hak masing-masing. Dalam konteks nafkah tempat tinggal, suami wajib menyediakan tempat tinggal berasingan kepada isteri kerana ia merupakan hak isteri untuk mendapatkannya. Terdapat dua gambaran situasi hak isteri terhadap nafkah tempat tinggal yang ingin diketengahkan dalam pembentangan ini. Situasi pertama adalah apabila suami kurang atau tidak berkemampuan dalam menyediakan tempat tinggal kepada isteri. Tidak mampu di sini adalah dari segi ekonomi suami dan kewangannya yang belum mencukupi untuk membayar sewa rumah sehingga terpaksa menumpang di rumah ibu bapanya, iaitu mertua bagi isteri. Sekiranya keadaan begini berlaku,
isteri berhak untuk menolak ajakan suami tinggal di rumah mertua dan isteri boleh balik dan tinggal bersama keluarganya. Hal ini kerana rumah keluarganya adalah tempat paling selamat dan selesa untuknya berbanding dengan rumah mertua. Penolakan yang dibuat oleh isteri kepada suami ini tidak dikira nusyuz kerana melibatkan hak isteri yang telah ditetapkan dalam Islam dan suami tidak boleh memaksa isteri untuk mengikut kemahuannya semata-mata. Situasi kedua adalah apabila suami sudah sediakan rumah yang selesa untuk isteri namun ingin mengajak ibu bapanya untuk tinggal bersama. Tinggal bersama dalam konteks ini adalah dalam jangka masa yang lama atau dalam erti kata yang lain, pindah masuk ke rumah tersebut sepenuhnya. Maka suami perlu meminta keizinan isteri untuk melakukan hal tersebut kerana rumah itu adalah hak isteri. Jika isteri mengizinkannya, maka suami boleh membawa ibu bapanya tinggal bersama. Namun sekiranya isteri tidak mengizinkannya kerana merasa kurang selesa dan tiada kebebasan, maka suami terpaksalah akur dengan keputusan isteri dan tidak boleh mengajak ibu bapanya untuk tinggal bersama. Tuntasnya, kedua-dua belah pihak suami dan isteri hendaklah benar-benar memahami kewajipan nafkah tempat tinggal dan hak isteri dalam hal-hal berkaitan dengan rumah tersebut. Hal ini supaya tidak timbul salah faham sehingga menyebabkan isteri kehilangan haknya tanpa sedar dan suami pula mengabaikan tanggungjawabnya dalam memberikan nafkah tempat tinggal kepada isteri. Saya teruskan lagi mengenai kesan salah faham terhadap isu nafkah tempat tinggal. Jadi masalah yang berlaku ini sememangnya membawa kesan kepada pasangan. Kesan salah faham terhadap isu nafkah tempat tinggal ini akan tercetusnya pertelingkahan antara suami dan isteri. Jadi hal ini sudah tidak hairan lagi kerana dalam rumah tangga pasti ada pasang surutnya. Namun jika tidak dapat dikawal dengan baik, pertelingkahan ini boleh membawa kepada pertelingkahan yang besar. Ada segelintir isteri yang boleh menerima jika tinggal bersama dengan mertua. Ada juga segelintir isteri yang kurang selesa apabila tinggal sebumbung bersama mertuanya. Ada juga di antara mereka para isteri yang sudah mencapai tahap kesabaran yang tinggi kerana sudah bertahun-tahun berada di bawah bumbung yang sama bersama dengan mertuanya. Jadi hal inilah yang mendatangkan punca kepada pasangan. Jadi pertelingkahan ini kebiasaannya berlaku kerana suami tidak menuruti kemahuan isteri yang ingin tinggal berasingan dengan mertua. Jadi kebanyakan para isteri mempunyai keinginan yang tersendiri di dalam rumah mereka. Contohnya, mereka ingin menentukan citarasa mereka seperti untuk menghias rumah, memasak makanan kegemarannya ataupun sebagainya. Jadi oleh itu, tindakan dan pergerakannya ini akan sedikit terbatas apabila tinggal bersama mertuanya. Seterusnya, kesan salah faham terhadap nafkah tempat tinggal ini bukan sahaja membawa kepada pertelingkahan, malah apa yang lebih teruk adalah membawa kepada penceraian. Hal ini kerana mereka sudah tidak dapat mencapai persefahaman yang baik. Sebagai contoh, para suami tidak mahu untuk tinggal berasingan dan berpindah ke rumah sendiri dengan alasan ingin menjaga ibunya yang keseorangan di rumah. Pada peringkat awal, kemungkinan isteri boleh menerima perkara tersebut dengan baik. Namun sekiranya berlarutan sehingga 5 tahun atau lebih, 5 tahun ke atas, isteri sudah tidak berasa selesa kerana semakin kurang privasi rumah tangga bersama suaminya. Jadi apabila tinggal sebumbung, ada juga di antara para suami yang lebih mengutamakan ibu berbanding isteri dan anak-anak. Jadi lama-kelamaan isteri sudah tidak sanggup untuk menghadapi masalah tersebut dan akhirnya membawa kepada perceraian. Jadi di samping itu, dengan pergaduhan dan salah faham ini, sudah tentulah keharmonian rumah tangga akan tergugat. Masalah ini bukan sahaja memberi kesan kepada isteri, malah juga turut memberi kesan kepada anak-anak. Hal ini dikatakan demikian kerana konflik ini membawa perubahan terhadap keadaan keluarga. Kadang-kadang apabila suami isteri bergaduh, anak-anak juga mendapat tempiasnya walaupun sedikit. Jadi keharmonian dalam rumah tangga ini tergugat kerana sikap suami dan isteri yang bergaduh, bermasam muka, dan ada juga di antara mereka yang tidak ingin bertegur sapa dan ego.
Oleh itu, rumah tangga turut menjadi suram kerana sudah tidak dihiasi dan diisi dengan kemanisan antara pasangan. Jadi, kesimpulannya, salah faham tentang nafkah tempat tinggal ini bukan hanya membawa kesan yang kecil, malah membawa kesan yang buruk, yang besar sehingga dapat mencetuskan perceraian. Oleh itu, suami dan isteri ini haruslah saling memahami dan betul ansur antara satu sama lain supaya rumah tangga yang dibina ini dapat membawa kebahagiaan dan keharmonian. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang cara membetulkan salah faham terhadap nafkah tempat tinggal. Salah faham sangat berkait rapat dengan persepsi yang telah ditanam dalam minda. Persepsi diinterpretasikan daripada rangsangan yang diterima oleh panca indera. Rangsangan yang diterima oleh manusia akan dihantar ke bahagian otak. Keadaan manusia yang mampu untuk memberi rangsangan ini boleh dikaitkan dengan keadaan mendengar, melihat, merasa, menyentuh dan menghidup. Panca indera yang terlibat dalam rangsangan yang telah dinyatakan ialah mata, telinga, lidah, kulit dan hidung. Maka, dua aspek yang perlu dititik beratkan bagi membetulkan salah faham tentang nafkah tempat tinggal iaitu aspek pendidikan, media massa dan media sosial. Hal ini kerana rangsangan yang diterima oleh panca indera daripada aspek ini memberi impak yang besar kepada setiap individu. Yang pertama, aspek pendidikan mampu mendorong kepada cara manusia menginterpretasikan sesuatu maklumat. Ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui pembacaan, pembelajaran dalam bilik darjah, persekitaran dan pelbagai lagi medium. Pendidikan berkaitan tanggungjawab suami dalam menyediakan nafkah tempat tinggal perlu diterapkan sebelum golongan ini mendirikan rumah tangga. Walaupun kursus kahwin sudah diwajibkan untuk diambil oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan, namun masih ramai golongan suami yang mengambil endah akan tanggungjawab mereka. Maka, kandungan kursus kahwin perlu menekankan pelbagai aspek yang penting terutamanya berkaitan nafkah tempat tinggal yang perlu disediakan oleh suami. Cara penyampaian oleh penyampai maklumat ini juga perlu memberi kesan jangka panjang terhadap pendengar. Hal ini dikatakan demikian kerana jika golongan bakal suami tidak memahami dengan jelas, maka perkara yang dipelajari mereka tidak dapat diamalkan, seterusnya mendorong kepada pengabaian tanggungjawab mereka untuk menyediakan nafkah tempat tinggal kepada isteri. Seterusnya, media massa dan media sosial. Ianya turut dapat dijadikan medium untuk mendidik masyarakat bagi menjernihkan salah faham berkaitan nafkah tempat tinggal kerana medium ini sangat efektif di masa kini. Media massa memfokuskan aspek komunikasi dan pemasaran. Kandungan-kandungan siaran yang dipaparkan mampu mengubah atau membentuk persepsi seseorang untuk mempercayainya. Oleh sebab itu, setiap kandungan siaran yang dipaparkan akan ditonton dan didengari oleh setiap individu. Seterusnya, menghasilkan persepsi yang sama seperti yang dikehendaki oleh media massa. Maka, program-program yang membincangkan bab munakahat, terutamanya bagi nafkah tempat tinggal, perlu diperbanyak dan cara penyampaiannya perlu mengikuti gaya terkini supaya dapat menarik minat pelbagai lapisan masyarakat untuk menontonnya. Selain itu, kandungan-kandungan siaran di YouTube oleh penceramah yang terkemuka seperti Ustaz Azhar Idrus yang banyak membincangkan bab munakahat Islam antara contoh siaran yang boleh ditonton oleh masyarakat. Jika cara-cara itu diikuti oleh masyarakat, maka tidak ada salah faham yang akan timbul dalam kalangan masyarakat berkaitan nafkah tempat tinggal. Setiap individu mempunyai tanggungjawab masing-masing dan apabila mereka dididik dengan baik, maka mereka akan dapat menjalankan tanggungjawab mereka dengan betul. Dapatlah disimpulkan bahawa salah faham berkaitan nafkah tempat tinggal dalam perkahwinan berlaku apabila kurangnya kesedaran dan kefahaman suami dalam menyediakan tempat tinggal kepada isteri. Nafkah yang tidak tertunai mendorong kepada berlakunya konflik dalam sesebuah perkahwinan dan ianya memberi impak yang sangat negatif terhadap hubungan suami isteri. Oleh hal yang demikian, pemikiran masyarakat terutamanya kepada golongan yang akan menjadi suami perlu menambah ilmu tentang alam perkahwinan sebelum
melangsungkan perkahwinan dengan pilihan hati agar perkahwinan yang terbina akan kekal harmoni. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.